Assalamualaikum, saya Idi. Jangan lupa subscribe, like dan komen dan juga share cerita misteri seram dan sejarah. Kita mulakan dengan solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Bitas adalah panggilan orang semenanjung tanah Melayu untuk satu amalan sihir yang memindahkan kemaluan mangsa ke bahagian tubuh badan yang lain seperti dahi ataupun tapak tangan anda. Asal amalan ini kebanyakan ditemui di Sabah dan diamalkan oleh wanita Bumi Putra Sabah, terutama suku orang Sungai dan Bisaya Beaufort. Tujuan utama lazimnya digunakan sebagai ilmu pertahankan diri dan memalukan musuh seandainya ditipu lelaki setelah meniduri perempuan tersebut, tetapi enggan bertanggung jawab, menghina dan lain-lain sebab. Kita mulakan cerita misteri ini. Perkataan bitas mungkin sudah popular dalam kalam kaum Bisaya di daerah Beaufort, yang merupakan satu ilmu yang sangat ditakuti dan mangsa adalah kaum lelaki. Sesiapa yang terkena ilmu ini akan merasakan kemaluannya tiada atau hilang, kemudian mangsa akan merasa kemaluannya tumbuh di dahi. Ilmu bitas sangat popular pada zaman dahulu dan kemungkinan besar masih lagi diamalkan pada zaman ini, cuma agak berkurangan. Suku kaum Bisaya ini bukanlah kejam atau tidak beragama dan sebagainya, tapi semua itu biasanya terjadi berpunca daripada mangsa itu sendiri. Sebagai contoh, jika mangsa itu bermulut celupar, sombong dan lain-lain, kemudian ada yang tidak senang dengan perangai itu, maka mangsa itu akan diajar untuk beradab sopan ketika berada di tempat orang lain. Selain itu, ilmu bitas juga diguna untuk memberi pengajaran kepada lelaki jangan mempermainkan anak gadis mereka agar tidak berlaku seperti itu. Pernah berlaku satu kes dahulu yang mana seorang pemuda tentera yang berasal dari Semenanjung telah bercinta dengan seorang gadis dari kaum ini. Kemudian lelaki tersebut berjanji akan mengawini gadis itu. Tetapi akhirnya gadis itu hanya dipermain-mainkan oleh si lelaki tadi setelah beliau dapat apa yang beliau inginkan. Dikabarkan setelah lelaki itu balik ke Semenanjung, beliau telah menderita kerana merasakan bahawa kemaluan beliau telah menghilang dan tumbuh di dahi. Kalaupun tidak membawa maut, mungkin lelaki itu telah menjadi seorang yang gila. Kenapa kemaluan boleh jadi begitu? Sebenarnya orang yang terkena bitas ini saja yang merasakan kemaluan beliau telah menghilang, tetapi sebenarnya kemaluan itu masih berada di tempat yang sama. Hal ini terjadi sebab mata beliau telah ditutup oleh bomoh yang mengenakan beliau. Tapi terpulang pada bomoh itu juga, kadang-kadang mereka akan membuat kemaluan lelaki tersebut, yaitu zakar, akan masuk ke dalam perut sehingga meninggalkan kepala zakar sahaja kelihatan. Hal ini yang boleh membawa maut. Tidak pun mungkin bomoh tersebut hanya mahu membuatkan mangsa menjadi gila dan tidak berkahwin dengan mana-mana perempuan selepas itu. Jawapannya, cara mengubatinya pula hanya bomoh yang membuat saja yang boleh mengubati. Mungkin ada petua-petua yang digunakan untuk mengubati ilmu ini seperti menggunakan bekas pinang dan lain-lain. Tapi ada jampi-jampi yang perlu dibaca. Jadi, kalau tahu jampi itu, tak kisahlah. Kalau tak tahu, matilah jawapannya. Sesiapa yang terkena ilmu ini mesti mencari bomoh yang mengenakannya. Itu dalam masa-masa tertentu. Ada yang dalam masa 24 jam, 3 hari, 5 hari dan seminggu. Bergantung kepada masa yang bomoh itu nak. Tapi mangsa sendiri tidak akan tahu berapa lama tempoh dia ada.
Walau bagaimanapun, orang Bisaya akan menjadi sangat baik kalau korang tidak sombong dan berkawan dengan mereka. Apa yang penting, jaga perangai dan tingkah laku anda. Jangan sesekali cuba untuk bersikap buruk, apatah lagi merosakkan anak dara suku kaum Bisaya di Sabah. Kalau tidak mahu kemaluan melekat di dahi. Semoga memberi manfaat kepada anda yang mendengar. Cerita ini memang betul terjadi dan banyak berlaku pada masa dahulu. Jadi kita mengambil iktibar, jangan menjadi seorang yang jahat ataupun seorang yang suka mempermainkan orang lain. Jadi cerita sampai di sini. Assalamualaikum. Jangan membiarkan diri anda diselubungi misteri. Teruskan kehidupan. Terima kasih.